Pentaksiran pengesanan kertas 2. Kita mulakan dengan soalan soalan 1. Soalan 1. Okey, dia berikan dalam soalan ini, ini soalan yang biasalah dah akhir tu cikgu berikan penerangan berkaitan dengan sekiranya dia berikan satu perwakilan bagi sesuatu atom. Contoh macam ni klorin, dia ada 2 nombor. Dia ada nombor besar dan dia ada nombor kecil. Nombor besar ini kita kenali dengan nombor nukleon. Manakala nombor yang kecil ini kita kenali dengan nombor proton. Okey, apa maklumat yang dia ada? Maklumat dia kalau nombor proton dia tunjukkan bilangan proton. Nombor nukleon ni apa? Dia tunjukkan bilangan proton dan neutron. Nombor besar ini kita tolakkan dengan nombor kecil. Kita dapat 18. 18 ini adalah bilangan neutron. Dan pelajar kena tahu bilangan neutron dengan nukleon ni tak samalah. Neutron yang tiada cas, dia duduk dalam nukleus bersama dengan proton. Jumlah dia berdua ni sama dengan nombor nukleon. Nombor nukleon ini juga dia akan mewakili jisim atom relatif bagi sesuatu atom. Dan kalau kita lihat atom ini nombor protonnya sama tetapi nombor nukleonnya berbeza, atom ini adalah isotop. So bila dia tanya apakah yang dimaksudkan dengan isotop, jadi jawapan kita berkaitan dengan yang tadi itulah, ada 3 poin yang perlu pelajar ada dalam jawapan. Pertama, mesti ada perkataan atom. Atom yang mempunyai nombor proton yang sama. Macam ni dia ada sama dan mempunyai nombor nukleon yang berbeza. Okey. So dia ada 3 poin yang mesti ada. Atom sama, beza. Dan nombor nukleon ini boleh kita tukarkan dengan bilangan neutron. Benda yang samalah. Tetapi sekiranya pelajar jawab proton yang sama dan mempunyai nombor neutron. Neutron dia tak ada nombor. Jadi jawapan itu akan salah. Dia ada nombor nukleon, dia ada nombor proton, tetapi dia tak ada nombor neutron. Neutron ni kita panggil dia bilangan. Banding dan bezakan kedua-dua isotop klorin. So bila banding dan beza ni soalan ni, dia mesti ada persamaan, dia mesti ada perbezaan. Itu yang soalan nak dalam banding beza. So kalau kita lihat kat sini, kalau kita banding dan bezakan, persamaannya, okey, dia kalau pelajar ulang balik jawapan yang atas, nombor proton sama, kita tak boleh beri markah 2 penuh lah. Sebab dia dah sama dengan definisi. Sepatutnya pelajar jawab mempunyai sifat kimia yang sama. Kimia yang sama. Perbezaan dia mempunyai sifat fizik yang berbeza. Ini yang kita nak. Tapi sekiranya pelajar dia ulang balik ke atas, dia kata proton sama, bilangan neutronnya berbeza, cikgu berikan markah dia 1 lah sebab dia tidak menjawab soalan, takkanlah 2 kali benda yang sama kan. Okey, seterusnya mengira jisim atom relatif apabila dia berikan kelimpahan semula jadi. Kalau tak, macam mana nak kira jisim atom relatif? Dia samalah dengan nombor nukleon. Tetapi apabila dia berikan kelimpahan semula jadi, so macam mana kita nak buat? Kita kira mesti kita campurkan dua-dua atom. Peratus kelimpahan semula jadi dia dengan jisimnya. Kita campurkan dengan peratus kelimpahan semula jadinya darab jisim dia. Kan 137, 135. Kita bahagikan dengan 100. So, kita akan dapat kat sini 35.5. Tanpa unit kerana ini adalah jisim atom secara relatif. Kalau ada 3 kelimpahan semula jadi, kita ada 3 lah. Ini kita dah belajar awal-awal dulu. Mungkin pelajar ada yang terlupa. So, kalau dia jeling sikit nota tu, dia boleh nampak dan dia boleh jawab.
Soalan nombor 2. Dia ada rajah, kita gunakan kukus air untuk buat menentukan takat lebur bagi naftalena. Kita gunakan kukus air ni supaya pemanasan sekata. Dan untuk mengelakkan naftalena ni takat lebur dia rendah, dia mudah untuk terbakar. Okey, so kita lihat apa soalannya. Oh, ni ada graf kan sebelah, lepas tu dia lakarkan graf. Okey, kat graf ini adalah takat lebur. Bila ditanya takat lebur ni dia merujuk kepada suhu. Suhu di mana pepejal bertukar kepada cecair. Masa mula dipanaskan pepejal, kat sini pepejal tambah cecair, kat sini cecair ya. Suhu malar ni bersamaan dengan takat lebur. Kenapa? Kerana haba diserap oleh zarah untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Pelajar kena boleh menguraikan kenapa, menjelaskan kenapa kat sini malar. Dan satu lagi, kalau ditanya berkaitan dengan takat beku, kenapa masa kita buat penyejukan, dia malar. Dua-dua ada alasannya yang berbeza. Dan kedua-duanya perlu dihafalkan lah. Kerana kalau gunakan ayat lain, pelajar tidak akan dapat markah penuh. Biasanya markah penuhnya 2. Kukus air, kenapa kita gunakan seperti yang cikgu cakap tadi tu, untuk pemanasan sekata. Kita nak memastikan pemanasan sekata berlaku. Okay, jadi keseluruhan bahagian naftalena itu dipanaskan dan di samping kita kacau gunakan termometer, jadi eksperimen kita dapat berlangsung dengan tepat. Kita akan dapat keputusan yang cantik. B, tunjukkan di atas rajah bagaimana untuk menentukan takat lebur bagi naftalena. Bagi graf tadi tu, seperti yang cikgu tunjukkan, buat garisan putus-putus dan tuliskan takat lebur pada paksi Y yang ada suhu. Mengapakah suhu tidak berubah masa takat lebur tadi tu? Kerana zarah menyerap haba. Kenapa dia serap haba? Untuk mengatasi daya tarikan antara zarah. Perkataan menyerap ni jangan digantikan dengan perkataan guna. So salah sepatutnya, tetapi kali ni cikgu berikan markah. Dia tak ada ayat lain dah. Dia mesti zarah menyerap haba, bukan zarah guna tenaga. Guna tenaga itu adalah satu istilah yang salah. Untuk lukis sunan zarah, zarahnya adalah zarah cecair. Kebanyakan pelajar dia tahu itu adalah zarah cecair. Sebab cikgu lihat daripada jawapan dia. Kalau pelajar dia buat bulat banyak-banyak tu, maksudnya dia refer kepada pepejal lah, dia tak faham soalan. Tapi rata-rata faham. Dia adalah cecair, cuma pelajar salah lukis bulat ni. Cikgu dah maklumkan kepada pelajar, gunakan benda untuk kita pastikan dia sangat bulat. Dan sekurang-kurangnya buatlah dia bersambung macam ni, dia ada 6 ketul lah. Jangan buat benda yang lain. Dan dia semua sambung lah. Dan dia sangat bulat. Seperti yang cikgu ajar. Janganlah buat benda-benda yang pelik. Sebab masa ulang kaji kan pelajar tengok nota pintar. So kat nota pintar tu, cikgu dah maklumkan lah. Apa salah, jangan buat apa semua tu. Jangan buat. Okey, soalan 3. Penentuan formula empirik. So dalam penentuan formula empirik ni, kita ada 2 jenis macam cikgu terangkan dalam kertas 1 hari tu. Kaedah yang macam ni kita gunakan untuk logam reaktif. Contoh magnesium, contoh lain zinc. Yang ini kita gunakan untuk logam tak reaktif. Kaedah 2. Dan untuk kaedah 2, apa contoh logam tak reaktif? Hari tu cikgu dah berikan cuprum, argentum, tambah satu lagi plumbum. Alasannya semua berdasarkan kepada siri kreatifan logam. Nanti kita akan belajar semasa tingkatan 5. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan formula empirik? Samalah, ini adalah definasi. Jadi bila definasi ni tak boleh salah lah. Dan perkataan pertama mesti ada kat sini ialah formula kimia. Tak ada perkataan formula kimia, salah. Formula kimia yang menunjukkan nisbah teringkas
atom setiap unsur dalam sebatian. Kali ni cikgu buat penandaan, cikgu ringan sedikit lah. Banyak yang tak berapa tepat tapi cikgu bagi markah. Lain kali kena pastikan dia sama macam ni ya. Hafalkan. Tak ada kaedah lain. B, yang mana kaedah digunakan untuk plumbum dioksida? Kaedah 2. Kenapa? Alasan dia kerana plumbum logam yang tidak reaktif. Okey. Itu dia punya jawapan lah. Seperti yang dekat atas tu. Itu je. Sama ada reaktif ataupun dia tidak reaktif. Soalan C. Dia berikan satu jadual keputusan. Jadual keputusan ni adalah untuk pengiraan bagi formula empirik magnesium oksida. So digunakan logam reaktif lah. Digunakan kaedah yang pertama tadi tu. Dia dapat macam ni keputusannya kalau kita ada 3 bacaan A, B, C. Macam mana kita nak mengira jisim magnesium? So kita akan buat B tolak A. Tengok kenapa B tolak A? Ini data bagi B 36.48 tolakkan dengan A kerana mangkuk pija tolak mangkuk pija, habis mangkuk pija ini, penutup tolak penutup habis, yang tinggal adalah magnesium. Macam mana nak kira jisim oksigen? Sama dengan C tolakkan dengan B. So mangkuk pija tolak mangkuk pija habis, penutup habis, magnesium oksida tolak magnesium, kita tinggal oksida. Oksida itu adalah oksigen. Dan bagaimana kita nak menentukan formula empirik? Cikgu dah ajar pelajar supaya buat kotak. Dan apa yang perlu ada dalam kotak tu, dia punya item yang perlu ada adalah jisim, bilangan mol, nisbah mol. Dah buat pengiraan, nanti pelajar akan dapat 1:1. So MgO. Macam ni Dan apabila kita bahagikan dengan jisim atom relatif lah 24. Untuk oksigen 16 bukannya 32 lah. Yang ni pelajar sama ada dia tak boleh jawab langsung sebab dia tak membaca cikgu rasa, ataupun dia boleh jawab tapi jawapannya ada sedikit kesalahan lah. Mungkin dalam nisbah mol tu dia ada salah sikit Yang tak boleh buat tu kena semak lah. Ini antara benda yang penting lah, formula empirik. Dia soalan yang biasa dalam peperiksaan Soalan 4 berkaitan dengan jadual perkalaan kumpulan 1. Yang ini tindak balas dengan air, sifat kimia bagi kumpulan 1. Dan kumpulan 1 ni sifat kimia dia ada 3. Bertindak balas dengan air, boleh bertindak balas dengan oksigen, boleh bertindak balas dengan halogen. Semuanya mesti ada dalam pengetahuan pelajar. Satu lagi untuk kumpulan 17. Kumpulan 17 juga boleh bertindak balas dengan air, dia boleh bertindak balas dengan ferrum, dia boleh bertindak balas dengan garam amonium. Dan ada hasilnya. Itu juga sepatutnya pelajar dalam pengetahuan pelajar. Tapi sekurang-kurangnya ini mesti semua pelajar tahulah. Kalau pelajar tak tahu sifat kumpulan 1 ni, sifat kimia dia, rugilah. Sebab kebanyakan pelajar yang belajar kimia, dia boleh hafal yang ini. Jadi kesannya besarlah kalau pelajar tak tahu kan. Jadi markah awak akan jadi antara markah pelajar-pelajar yang sedikit rugi Okay, dia bagi tahu kalium tambah dengan air, hasilnya adalah kalium hidroksida. Larutan beralkali ada hidroksida tu. Dan juga gas hidrogen. Pertama, dia minta seimbangkan persamaan kimia. So, kalau kita lihat persamaan kimia, macam mana tips untuk seimbangkan persamaan kimia. Kita pastikan bilangan atom kiri dan kanannya sama lah. So, kalau kita lihat kat sini, kalium 1, hidrogen 2. Kat sini hidrogen 2 tambah 1, 3. So, ada yang ganjil, tips yang cikgu berikan, ganjil jadi yang genap. So, yang ini 1 kan jadi yang 2. Jadi, kita telah ubah yang depan, kita dah ubah juga yang depan. Jadi, dia dalam nisbah 2, nisbah 2, nisbah 2, nisbah 1. Soalan B. Nyatakan nama bagi bahan tindak balas. Dia nak nama. Atas tu yang huruf K tu namanya ialah kalium. Dan yang H2O tu ialah air. Ini patut tahu ni, dapat markah ni KOH tu hasil dia ialah kalium hidroksida. Kita dah belajar penamaan sebatian ion dan H2 tu adalah gas
hidrogen. Okey. Rata-rata betul satu je. Yang atas ni cikgu tak tahu kenapa dia nak cuba juga namakan H2O tu dengan dihydrogen oksida, tapi dia namakan dengan cara yang salah lah. Jadi kita tidak berikan markah. Kan H2O tu air, kan senang. Okay, so rugilah. Ada beberapa yang rugi. Sebab biasa masa pengajaran pun cikgu dah ajar kan. Apabila pelajar menuliskan persamaan kimia, bawahnya pelajar tuliskan dia punya nama. Sampailah kita belajar bab garam hari itu yang cikgu tekankan. Cuma cikgu tak dapat lihatlah hasil pelajar untuk keseluruhannya. Sebab yang hantar tu kadang-kadang tak berapa cantik lah. Tak semua pelajar hantar. Okey, tafsirkan persamaan kimia di atas secara kuantitatif. Kuantitatif ni maksudnya quantity. Kuantiti yang boleh diukur dalam persamaan kimia adalah bilangan mol. Jadi sepatutnya jawapannya ialah 2 mol kalium. Tak perlu nyatakan dalam keadaan pepejal sebab dalam keadaan pepejal itu adalah maklumat secara kualitatif. Yang dia nak ialah kuantitatif, quantity. 2 mol kalium bertindak balas dengan 2 mol air. Anak panah menghasilkan 2 mol kalium hidroksida dan 1 mol hidrogen. Tak ada taruh gas pun tak apalah, taruh gas lagi cantik 1 mol hidrogen. Ada pelajar sebab dia tadi tu buat 2, dia tinggalkan kat bawah ni 1 mol hidrogen tak ada. Dalam kimia ni kalau markah dia 1, dia tak ada markah separuh lah. Jadi dia terus dapat markah kosong. Jadi kena hati-hatilah. Kalau ada juga pelajar yang kat sini atas ni dia minta nama tapi pelajar tu berikan formula kimia. Pun jawapannya tidak boleh diterima. Soalan pengiraan yang selalu kita fokuskan. So persamaan kimianya tadi tu kalium tambah air. Hasilnya adalah kalium hidroksida. Tambahkan dengan gas hidrogen. Seimbang dengan 2, 1 bagi hidrogen. So dia berikan isi padu bagi gas hidrogen adalah 48. So isi padu dia sama dengan 0.048. Cikgu terus tukarkan unit dia kepada desimeter padu. Dan dia minta pelajar untuk cari jisim. Okay. So dalam satu persamaan kuantitatif, ada satu bahan dia beri, satu lagi dia suruh cari. Kita akan menghitung menggunakan kaedah secara kuantitatif. Kaedah kuantitatif ni macam mana? Mula-mula kita akan cari mol yang boleh. So kat soalan ni mol yang boleh kita cari adalah mol hidrogen kerana dia berikan dia punya isi padu. Jadi molnya ialah 0.048. Apa saja nak jadikan mol, kita buat operasi bahagi. Kita bahagikan dengan 24 sebab pada suhu bilik kita akan dapat bilangan molnya 0.002. Step yang kedua, kita gunakan nisbah mol. Mol yang kita nak cari adalah mol kalium dan nisbahkan dengan mol hidrogen dalam nisbah 2 nisbah 1. Jadi sekiranya mol hidrogen tadi itu kita dah kira 0.002. Mol kalium ialah 0.004. Step yang ketiga, kita akan kiralah jisim kalium. Macam mana? Mol darabkan dengan jisim atom relatif 39. Kita akan dapat jawapan akhir kita ialah 0.156 gram. Ini sepatutnya yang pelajar jawab. Pelajar akan dapat markah 3. 3 tu kat mana? Setiap satu. Persamaan kimia sebab dia dah bagi markah dekat atas, tak ada markah lagi lah kat situ. Tetapi mesti menggunakan persamaan kimia sebab maklumat secara kuantitatif. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Dia berikan atom dan juga bilangan elektron. Apa pentingnya bilangan elektron? Kita dapat menuliskan susunan elektron. So kat sini 24, W, Y 26,
Z282. Dan apabila kita tahu susunan elektron, kita boleh ramalkan dengan tepatlah kumpulan dia. Kumpulan 14, kumpulan 16, kumpulan 2. Kumpulan 1 sampai kumpulan 13 adalah logam. Kenapa penting kita tahu dia tu logam atau bukan logam? Pentingnya kerana sekiranya dia logam, nanti kita akan tahu sama ada dia membentuk ikatan ion ataupun covalent, dan kita dapat tahu sifat-sifat dia secara fizikal ataupun secara kimia, sebab kita dapat menentukan kumpulan dia. Okey, soalan yang pertama, tulis susunan elektron atom W. Soalan yang secara terus, 2-4 jawapan dia. Unsur manakah yang merupakan satu logam? Jawapannya ialah Z. Kerana apa tu? Dia berada pada kumpulan 2. Okay, soalan B2, dengan menggunakan unsur yang kita berikan contoh tadi tu, jelaskan bagaimana logam ini dapat mengkondaksikan arus elektrik. Kita tidak cukup dengan menyatakan bahawa dia logam, dia dapat mengkondaksikan arus elektrik, sebab memang dah tahu dia adalah logam. Dia dah bagi soalan yang pertama dekat atas tu. Kenapa sesuatu logam itu dapat mengalirkan arus elektrik? Ini dijelaskan dalam pembentukan ikatan logam lah, dan aplikasi kepada ikatan logam itu. So sepatutnya jawapan yang pelajar jawab adalah atom. Dia merujuk kepada atom Z lah. Atom Z ni dia akan mempunyai elektron valence. Atom Z dia mempunyai elektron valence yang boleh dinyah Yang ini tak boleh tukar dengan ayat lain. Dinyah setempatkan ni maksudnya dia boleh pindahkan elektron tu, nanti dia boleh masuk semula. Boleh dinyah setempatkan untuk membentuk lautan elektron. Ini samalah macam cikgu cakap tadi, yang untuk yang atas tu tak ada cara lain. Pelajar kena menghafalkan dia, tapi secara teorinya kita kaitkan. Jadi pelajar boleh hafal, ingat dengan mudah. So elektron ini, elektron yang ada kat lautan elektron tadi, dia bebas bergerak. Elektron yang bebas bergerak membawa cas dari terminal negatif ke terminal positif. Panjang dan tak ada caranya. Caranya cuma satulah, kena hafalkan. Masa terangkan tu cikgu boleh bagi tahu supaya pelajar boleh ingat dengan mudah lah. Akhirnya pelajar juga sendiri yang kena hafalkan. Kalau tak, melepaslah 2 markah. Sebab dia ada, selain daripada ikatan yang besar tu, kita ada ikatan ion, ikatan covalent, kita juga ada ikatan datif, ikatan logam dan juga ikatan hidrogen. Tak boleh terus tinggalkan 3 ikatan yang berkaitan. Okey, so soalan seterusnya, W bergabung dengan Y. So W tadi tu 2, 4. Y ini 2, 6. Dia bergabung. Untuk membentuk suatu sebatian, soalan C1, jenis ikatan. Kumpulan 14, kumpulan 16, dua-dua bukan logam. Jadi ikatan yang terbentuk ialah ikatan covalent. Tuliskan formula sebatian. So dalam covalent, W, dia ada 4 elektron valent, dia perlu 4, dia akan sumbang 4. Manakala Y perlu 2, dia akan sumbang 2. Kita boleh kecilkan 2 kali 1, 2 kali 2. Kita akan dapat WY2. Ini formula dia. Lukis susunan elektron. Okey, macam inilah lukisan dia. Ada 2 raja yang kita terima. Sama ada dia bercantum ni, dia punya petala yang terluar bercantum. Dan kita letakkan dekat atas betul-betul petala dia, ataupun kita terus silangkan dan letakkan dekat bahagian dalam.
Tak ramai pelajar yang betul ini. Sebab pelajar ada tu dia cuma buat satu W, satu Y. Walaupun dalam membuat latihan selalu cikgu tekankan untuk bila buat tu silang letakkan dekat tengah-tengah. Kita lihat berapa atom yang terlibat. Yang selalu kita buat ialah karbon tetraklorida, satu karbon dan 4 klorin. Kebetulan kali ini keluarnya ialah karbon dioksida. Okey, kita teruskan dengan soalan 6. Dia berikan jadual perkalaan. Dalam jadual perkalaan ini, dia wakilkan unsur-unsur dengan huruf. Jadi senangnya bila jawab kita gunakan huruf. So ini ialah kumpulan 1. Semua yang kat tengah-tengah ni logam peralihan. So logam peralihan ni apa yang kita kena hafalkan? Kena hafalkan ciri istimewa dia. Lepas tu ada juga benda yang cikgu suruh pelajar ingatkan. V ni kena ingatkan. Ini ialah aluminium. Kenapa dia penting? Kerana V ni apabila dia membentuk oksida, oksidanya bersifat amphoteric. Ada sifat asid dan ada sifat alkali. Dan ini kumpulan 17. Dia wujud sebagai diatom. Ini kumpulan 18. Telah mencapai susunan elektron yang stabil, dia tidak boleh membuat ikatan. Dia lengai secara kimia. Maksudnya, dia tidak boleh bertindak balas secara kimia. Dan cikgu juga ajar, oleh kerana unsur ini disusun mengikut tertib menaik nombor proton, jadi kita boleh tahu bahawa S ni berapa nombor proton dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi S ni nombor proton dia adalah 9. Itu maklumat yang kita kena tahu. Okey. Kita jawab soalannya. Nyatakan satu unsur halogen. Halogen ni samalah dengan kumpulan 17. Jadi jawapannya S. Jangan berikan nama, takut nama yang awak berikan salah. Ramai juga pelajar yang jawab. Dia jawab klorin. Dia S ni bukan klorin. S ni adalah fluorin. Kalau nak tengok betul-betul, dalam kertas 2 ni akan dia berikan jadual perkalaan. Jadi pelajar lihatlah dalam jadual berkala. So nanti tahulah S tu apa. Tapi kalau digunakan huruf, jawab guna huruf. Unsur T wujud sebagai monoatom. Jelaskan mengapa kumpulan 18. Kerana atom telah mencapai susunan elektron yang stabil. Ini dah dapat markah. Cantiknya kat depan ni ada oktet. Oktet yang stabil lah. Sebab kalau kat sini oktet, kalau R ni dia duplet. Maksudnya dia ada satu petala, petala dia dah penuh dengan 2 elektron. Oktet petala dah penuh dengan 8 elektron. Pilih satu unsur yang menghasilkan larutan berwarna. So yang ada warna ni adalah logam peralihan, jadi jawapannya ialah X. Unsur manakah yang membentuk oksida amphoteric? Jawapannya tadi tu, yang aluminium, tapi kita gunakan simbol V. Dia suruh susun mengikut pertambahan saiz atom. So kita lihat balik. So pertambahan saiz atom. Bagi sesuatu atom, sekiranya dia berada pada kala yang sama, contoh S dan T kan, dia berada pada kala yang sama, S ini lebih besar berbanding dengan T. Sebab apa? T kecil. T ni dia kecil kerana bilangan proton dia banyak. Proton tu dalam nukleus dia akan tarik. Jadi kalau dalam kala yang sama, S lebih besar. Makin ke kanan dia semakin kecil kerana bilangan protonnya bertambah. Kalau dalam kumpulan yang sama, macam ni. Kalau kita lihat dari pergi saiz, U lebih besar daripada Q. Kenapa? Kerana petala U dia lebih banyak. Q ni dia ada, petala dia 1, 2, 3. Dia ada 3 petala. Q ni, dia hanya ada 1 petala. Jadi bila ada banyak bulat-bulat tu, dia akan menjadi saiz yang lebih besar. Jadi berdasarkan kepada pengetahuan kita dengan maklumat yang cikgu berikan tadi tu, kita akan dapat tahu bahawa susunan saiznya kalau kita ikut, dia bermula dengan T, lepas tu S, lepas tu W, lepas tu V dan diakhiri dengan U, pertambahan saiz atom. Soalan F. Berdasarkan maklumat, yang manakah lebih sesuai? Dia berikan gas Q ringan,
mudah terbakar, tidak berwarna. Gas R, ringan, tidak reaktif, tidak berwarna. So, apa persamaan dia? Dua-dua ada ringan. Dua-dua ada tidak berwarna. Yang mana lebih sesuai? Ini sebenarnya ada juga pelajar yang salah, tapi tidak sepatutnya berlaku. Nak buat belon kaji cuaca, kalau kita tak tahu apa-apa pun kita akan tahu, bagi tahu kita nak gunakan R. Sebab apa? Takkanlah kita nak gunakan gas yang mudah terbakar kan? Kita mesti gunakan R kerana apa? Kerana R gas yang tidak reaktif. Takkan nak gunakan gas Q kan? Gas yang mudah terbakar, terbakarlah belon tu kan? Kadang-kadang perkara ni kita ikut logik, kita boleh dapat 2 markah. Dan tapi ada juga pelajar yang salah. Dan sekiranya peperiksaan sebenar, kalau pelajar jawab macam ni tau, gas R kerana gas R tidak mudah terbakar. Okey, kita tak boleh cakap macam tu sebab dia tak bagi tahu bahawa gas R ni tidak mudah terbakar. Jadi pelajar memberikan jawapan berdasarkan kepada sifat gas Q. Tetapi dia negatifkan sifat itu, dalam peperiksaan kadang-kadang dia tak terima. Jadi kita teruslah ikut je yang macam ni kan. Okay, kita tengok persamaannya itu. Yang bezanya yang ni tidak reaktif. So kita pilih yang tidak reaktif. Soalan G. Unsur U dapat bertindak balas dengan oksigen apabila dipanaskan. Okey, ini sifat kumpulan 1. U kumpulan 1 kan. Tambahkan dengan gas oksigen. Hasilnya bukan UO. Pelajar kena pertimbangkan U, charge-nya positif. Ion oksida, charge-nya 2 negatif. So, dia akan jadi U2O. Selalunya pelajar salah kat sini lah. Oksigen tu dia tak gunakan gas lah. Gas oksigen dia mesti O2. Dan kita seimbangkan. Letak 2. Letak 4. Barulah dapat markah yang penuh. Okey, soalan 7. 90% pelajar menjawab dengan salah. Dan sebenarnya kalau pelajar tengok betul-betul, yang ini kan dia dah berikan dekat kartun ni pun dia ada telah memberikan jawapan lah. Pada kartun ni sebenarnya ada jawapan dia. Rajah tu membantu. Apa yang ada kat sini dia bagi tahu ialah yang hitam ni, saya tidak mempunyai elektron. Dia adalah ion hidrogen. Kita tahu bahawa hidrogen atom ini H, susunan elektron dia 1. H positif. Okay, dia unik hidrogen ni. Dia adalah ditumpang kat situ, ditumpang dalam kumpulan 1, tapi dia ada sifat unik, dia boleh mengion untuk menjadi hidrogen ion, tapi dia bukannya logam alkali, dia adalah gas. So kalau dia jadi ion, dia tidak ada elektron. Manakala amonia pula, NH3 ni, dia nitrogen membentuk ikatan kovalent dengan 3 atom hidrogen. Atom hidrogen sumbang 1, sumbang 1, sumbang 1. Nitrogen ni, susunan elektronnya adalah 25. Tetapi dalam ikatan, dia hanya sumbangkan 3 saja. 2 lagi duduk atas kepala dia ni. So, jumlah keseluruhannya adalah 8. Valen elektron ni, keseluruhannya adalah 8. Jadi, dia telah mencapai susunan elektron yang stabil. Dengan dia ada baki elektron yang tidak digunakan. Dia ada sepasang elektron yang tidak digunakan dan elektron ini boleh dia berikan kepada ion hidrogen dan dalam cara ini kita namakan ini adalah pembentukan ikatan datif. Akhirnya nanti setiap atom kita ada 1 atom nitrogen dan 4 atom hidrogen, dia akan mencapai susunan elektron yang stabil. Dan yang terbentuk akhirnya nanti adalah ion yang kita namakan sebagai ion amonium. So, soalan yang pertama, namakan hasil tindak balas Y. Nama hasil tindak balas Y ini ialah ion amonium. Macam tu lah. Dan ada beberapa lagi lah contoh pembentukan ikatan datif. Dia akan membentuk ion yang bercas positif. Yang ini ialah ion amonium. Nyatakan jenis pembentukan ikatan yang terlibat. Pembentukan ikatan yang terlibat tadilah.
Kalau dalam pembelajaran cikgu ajar pelajar, ikatan datif ni ialah ikatan datuk. Datuk ni kaya, maknanya satu tu dia ada elektron yang berlebihan, sepasang. So dia berikan kepada yang lain yang tak ada elektron dan dia akan membentuk ion. Ini adalah rajah untuk pembentukan ikatan. Dapat 2 markah. Tak ramai pelajar yang dapat buat. Walaupun kalau pelajar jeling buku, pelajar dapat. Dan macam mana nak terangkan? Penerangan dia macam yang cikgu cakap tadi itulah. Macam mana nak terangkan? Kita kena terangkan daripada mula lah. 1, apa yang berlaku. 2, dan akhirnya jadi 3 ni ya. Okey, yang pertama kita akan terangkan, kita akan bagi tahu bahawa yang pertama ion hidrogen tidak mempunyai elektron. Mempunyai elektron di petala. Jadi petala dia kosong, tak ada elektron. Kedua, sebelah dia ni atom nitrogen dalam molekul amonia mempunyai sepasang elektron yang boleh dikongsikan. Okay, dia boleh kongsikan. So, dia boleh berikan, dan apabila dia berikan, apa yang berlaku adalah akhirnya nanti atom nitrogen dan hidrogen, ni dia merujuk kepada yang 3, mencapai susunan elektron yang stabil. So akhirnya nanti semua mencapai susunan elektron yang stabil. Dia adalah dia punya ni. Okey. Ikatan datif. Kat bawah ni pula tengok. Dalam soalan kali ni ada berkaitan dengan ikatan atom, ada ikatan datif. Yang bawah ni dia berkaitan dengan ikatan hidrogen. So dia kata kat sini, dia bagi keyword kat atas tu, amonia merupakan suatu sebatian kovalen. Nyatakan keterlarutan. Ikutkan, apabila sebatian kovalen dia tidak larut dalam air, tetapi pengecualian untuk amonia, dia larut dalam air. Kenapa dia boleh larut dalam air? Ini adalah kerana berkaitan dengan ikatan hidrogen. So macam mana ikatan hidrogen itu terbentuk? Okey ya, so dia macam ni. Molekul amonia mempunyai atom hidrogen, okey. Dan atom hidrogen ni dia terikat dengan atom hidrogen terikat dengan nitrogen. So apa yang berlaku? Atom hidrogen akan membentuk ikatan hidrogen dengan atom oksigen dari molekul air. Kalau cikgu lukiskan kat sini, ini adalah amonia, nitrogen. Dia ada hidrogen, dia ada hidrogen, dia ada hidrogen. Atom hidrogen daripada amonia ni dia akan buat ikatan hidrogen. Ini ialah ikatan hidrogen yang dia buat. Kan cikgu suruh ingat, ikatan hidrogen ialah handphone.
antara atom hidrogen dengan sama ada atom fluorin, oksigen ataupun nitrogen. Ini adalah ikatan hidrogen. Sebabnya dia larut kerana wujudnya ikatan hidrogen. Okey, soalan yang seterusnya, soalan 8, soalan struktur yang terakhir, iaitu soalan 8. Okey, berkaitan dengan tajuk asid. Dia berikan asid X digunakan dalam pembuatan jeruk buah. Dia adalah monoprotik dan pH-nya 4.8. Jadi kita tahu bahawa bila pH 4.8, dia ialah asid lemah. Untuk tingkatan 4 ni, satu-satunya asid lemah yang pelajar belajar ialah CH3COOH. Asid etanoik. Lepas tu dia, yang satu lagi dia bagi tahu digunakan dalam akumulator asid plumbum. Dia ialah asid diprotik. pH dia 1.0, dia asid kuat. Dan dia diprotik, yang pelajar belajar ialah asid sulfurik. Soalan pertama yang ditanya maksudkan apakah maksud asid? So mesti mulakan dengan bahan kimia yang mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen. Okey. Ada pelajar salah ni sebab dia tak tuliskan ion. Dia terus cakap menghasilkan hidrogen ataupun menghasilkan gas hidrogen. Sepatutnya mesti disebutkan menghasilkan ion hidrogen. Satu lagi pelajar salah kerana tak sebutkan air. Air mesti penting. Soalan kedua, nyatakan nama bagi asid. Tadi cikgu dah bagi tahu. Yang atas tu, yang pertama ialah asid etanoik. Dan asid Y ini adalah asid sulfurik. Diprotik. Soalan yang seterusnya. Kepekatan dia sama. Jelaskan kenapa nilai pH dia boleh berbeza. Kepekatan sama tapi nilai pH dia beza sebab satu tu adalah asid kuat, satu lagi adalah asid lemah. Itu poin yang pertama. Asid X adalah asid lemah. Manakala Y adalah asid kuat. Dan tak dapat 3 markah kalau beri jawapan macam ni. Sebab seperti yang cikgu maklumkan, markah dia akan bergantung kepada poin dia lah. Kalau dia 1 poin betul, dapatlah 3 markah. Tapi oleh kerana ni dia 3 poin, kita kena jelaskan jawapan kita. So kenapa asid yang lemah itu pH dia kurang? Sebab dia bergantung kepada, nilai pH ni bergantung kepada kepekatan ion hidrogen. Maknanya yang X ni kepekatan ion hidrogennya adalah rendah. So kita kena nyatakanlah asid lemah ataupun kita gunakan asid X mengayon separa dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Markah kedua. Markah ketiga, bila kita nyatakan asid Y, ayatnya ialah mengayon penuh dalam air mustahak menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, macam tu. Barulah kita cukup dapat 3 markah. Pertama, kita nyatakan satu kuat, satu lemah. Satu lagi, kita nyatakan bagaimana kepekatan ion hidrogen masing-masing.
Okey, soalan seterusnya, soalan yang keempat, tentukan kemolaran asid apabila dia berikan nilai pH sama dengan 1.0. Jadi kita akan gunakan formula pH sama dengan negative log kepekatan ion hidrogen. Okey. Sekiranya dia berikan nilai pH sama dengan 1, dia suruh kita cari kepekatan ion hidrogen. Kepekatan itu yang dalam kurungan ni lah. Ini adalah kepekatan. So kita tukarkan dia kepada bentuk indeks. Jadi kita akan dapat kepekatan sama dengan tanda negatif tu kita dah ni kan, kita dah keluarkan. So 10 tolak 1. So kita akan dapat kepekatan asid ini bersamaan dengan 0.1. Okay, tapi tak habis lagi tu. Ini untuk kepekatan asid tu. Kita kena lihat juga bagi asid Y, kepekatan asid Y, kita kena bahagikan 0.1 bahagikan dengan 2 sama dengan 0.05. Unitnya ialah mol per desimeter padu. Kenapa kena bahagikan 2? Kerana yang tadi tu formula kita kira untuk 1 mol ion hidrogen. Tetapi bagi asid sulfurik, dia adalah asid diprotik, jadi 2 mol kita kena bahagikan dengan 2. Rata-rata pelajar dapat jawab yang satu ni lah. Baguslah. Tapi rata-rata tu maksudnya tak berapa banyak yang dapat jawab. Okey. Soalan yang terakhir, soalan B. Rajah menunjukkan susunan radar sebagai tindak balas antara serbuk zinc karbonat dengan asid Y. So kita ada asid Y dengan zinc karbonat. Asid Y tadi yang ni lah, asid sulfurik. H2, SO4 tambahkan dengan zinc karbonat. Ini nak melihat kemahiran pelajar untuk menuliskan persamaan kimia yang seimbang. Dan juga untuk dapat menentukan formula yang betul lah untuk bahan dan hasil lah. So dia akan hasilkan asid tambahkan dengan karbonat, dia akan menghasilkan garam. Garam dia akan ikut asid. So dia akan dapat zinc sulfat tambahkan dengan karbon dioksida tambahkan dengan air. Okey ya. Kita selesai dengan soalan struktur. Dan untuk soalan esei nanti cikgu tengoklah. Mungkin cikgu akan berikan video lah penerangan dia. Dan nanti cikgu akan berikan kepada pelajar. Ataupun nanti kita ada masa kita akan bincangkan di waktu yang lain. Nanti pelajar sentiasalah melihat kepada grup kita untuk mengetahui perkembangan-perkembangan lah pembelajaran kita. Okey.